Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani malam ini kita mulakan dengan soalan dan juga pandangan yang kami minta daripada pengguna media sosial kami di 501 Awani di platform Twitter. Kalau dapat kita naikkan Awani undi di sini. Wajarkah pilihan raya umum ke-15 disegerakan? Jawapannya anda boleh pilih dua. Mudah sahaja. Ya atau tidak. Anda boleh terus ke 501 Awani untuk memberikan jawapan anda dan pandangan anda. Ini bukan cerita politik. Ini cerita mengenai keselamatan kesihatan kita dalam Agenda Awani pada malam ini. Kita kaitkan PRU yang ke-15 selepas kita berbulan bercerita mengenai pilihan raya negeri Sabah, dan sudah pasti saya dan anda sudah pasti tahu apakah implikasi daripada perjalanan pilihan raya negeri Sabah dan kaitannya kepada kesihatan awam dan juga pergelutan kita dengan pandemik COVID-19. Seperti biasa, saya akan bersama dengan Datuk Profesor Awang Burgibah Awang Mahmud, pakar epidemiologi kami pada petang ini, dan Prof Awang telah pun bersama dengan saya melalui talian Skype. Kita nak bercerita mengenai wajarkah pilihan raya umum ke-15 diadakan ketika pandemik sedang berlangsung. Apa yang kita pelajari daripada pilihan raya negeri Sabah, Prof? Saya ada perbincangan secara terperinci dengan Prof apabila Sabah, Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan sekitar 2 bulan lalu. Kita menggariskan beberapa syarat dan juga pro dan kontranya dilakukan dan melihat kepada SOP. Tetapi apabila kita melihat kepada apa yang jadi pada hari ini, wajarkah kita melihat adanya satu lagi perjalanan proses demokrasi di negara kita ketika angka sedang menaik sekarang ini, Prof? Ya, terima kasih Zul kerana menjemput saya sekali lagi ke Astro. Apabila kita melihat PRN Sabah ni, kita selalunya nak membandingkan dengan PRK, pilihan raya kecil, Slim dan Chini dan sebagainya. Dan apabila kita cuba lakukan ekstrapolasi daripada Slim ke Chini ke Sabah, ternyata ada beberapa isu yang timbul. Pertama, PRN Sabah ni adalah jauh lebih besar daripada pilihan raya kecil, dan ia melibatkan negeri yang besar dan juga melibatkan pergerakan orang yang ramai. Kedua, apabila terjadinya pergerakan yang banyak ni dan juga pematuhan SOP yang saya rasa memang agak kurang yang saya lihat di kaca TV, maka ini telah menimbul kesan kepada kes-kes COVID-19 yang seperti yang kita lihat. Jadi kalau kata adakah kita bersedia untuk mengadakan PRU selepas PRN Sabah, saya rasa dari segi kesihatan kita belum bersedia lagi. Sebab banyak lagi yang perlu kita lakukan, dan apa yang kita pelajari daripada PRN Sabah ni perlu kita gunakan untuk menyediakan diri untuk PRU yang akan datang. Apa yang kita pelajari, Prof, daripada PRN Sabah ini? Kerana daripada segi SOP, ianya tidak jauh beza ataupun ianya boleh dilakukan dengan sebaik mungkin di atas kertas. Tapi pematuhannya itu satu perkara yang lain. Adakah kita gagal patuhi SOP atau sebenarnya kita memang berdepan dengan pandemik yang sebenarnya tidak dapat dilihat dan ianya boleh berlaku dengan begitu saja? Apa yang kita pelajari? Salahnya daripada segi SOP-nya ke ataupun daripada segi pematuhannya, Prof? Saya rasa kalau sebab SOP daripada untuk PRN Sabah ni adalah rentetan daripada SOP yang telah digunakan di Slim dan Chini, cuma ada perubahan sedikitlah dari segi cara berkempen. Tapi ternyata bahawa apabila kita mempunyai pilihan raya yang begitu besar dan begitu signifikan untuk negeri Sabah, sebab ia untuk membentuk kerajaan negeri, bukan suatu pilihan raya kecil yang mungkin tidak ada kesan kepada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Jadi kita, satu skala dia adalah amat berbeza sekali. Kedua, saya rasa apa yang perlu kita lakukan, sebab kalau kita lihat ke peratusan pengundi yang keluar pada PRN Sabah adalah amat jatuh dengan begitu mendadak sekali. Masa PRU 2018, kita lihat 77% yang mengundi di Sabah. Tapi semasa PRN Sabah ni hanya 66%. Jadi peratusan mengundi itu memang turun dengan drastik sekali. Jadi adakah ini disebabkan ketakutan? Adakah mereka takut nak keluar mengundi ataupun mempunyai kesukaran untuk kembali mengundi? Misalnya daripada Semenanjung atau daripada Sarawak ataupun daripada luar negara dan sebagainya. Jadi kalau itu sebenarnya yang terjadi,
maka kita perlu melakukan cara yang berlainan sekiranya kita nak mengadakan PRU. Dan saya rasa kalau kita lihat bagaimana Korea Selatan mengadakan PRU pada bulan April tahun ini di tengah-tengah pandemik, dan macam mana New Zealand misalnya menyediakan negara mereka untuk suatu pilihan raya, maka kita boleh gunakan pendekatan yang sama, cuma ia akan memakan masa. Jadi kita perlu bersedia daripada sekarang. Jadi pelajaran yang saya rasa yang antara yang paling penting yang kita belajar daripada Sabah adalah persediaan kita perlu lain daripada apa yang telah kita gunakan untuk PRN. Dan kita perlu memikirkan cara yang lebih inovatif lah untuk supaya mengundi itu lebih yakin, supaya mereka keluar mengundi dan PRU boleh jalan dengan selamat. Jadi saya rasa kita belum bersedia lagi lah sekarang ni. Kita belum bersedia, mungkin itu juga pandangan yang juga dikongsikan oleh kebanyakan netizen ataupun pengundi di media sosial kami, walaupun kami belum lagi tutup undian tersebut. Kalau Prof memberikan contoh Korea Selatan yang mengadakan pilihan raya umumnya pada bulan April ketika pandemik ataupun angka COVID-19 itu memuncak di Korea Selatan. Akan tetapi dengan cara SOP dan juga cara inovatif mereka menjalankan pengundian, itu adalah pilihan raya yang menyaksikan jumlah pembuangan undi ataupun partisipasi rakyat Korea yang begitu tinggi sekali jika dibandingkan dengan pilihan raya umum yang lain. Begitu juga dengan Singapura, ada penambahan waktu untuk mengundi. Malah kalau kita lihat kepada New Zealand yang bakal mengadakan pilihan raya pada 17 Oktober ini, tarikh itu dianjakkan 2 kali untuk memastikan bahawa ini tidak menjejaskan dan juga menakutkan rakyat ketika pandemik itu begitu memuncak pada bulan Ogos yang lalu. Ada perbezaannya di situ. Tidak boleh kita mengambil template negara luar untuk diletakkan di negara kita. Mungkin kita bukan orang politik dan juga Prof bukan orang politik juga untuk saya tanyakan wajarkah semangat rakyat itu untuk mengundi dikaitkan. Tetapi bagaimana kita nak melihat bahawa sekiranya kalau kita tidak melakukan pilihan raya umum dalam masa terdekat, kita perlu bersedia dengan kerangka yang sewajarnya untuk memberikan keyakinan kepada rakyat untuk mengundi sekiranya pilihan raya umum itu berlaku dalam masa mungkin 2 tahun atau setahun yang akan datang. Ya, Zul, sebenarnya Zul, apabila saya lihat kembali, apakah persediaan yang lain yang Korea Selatan telah mengadakan dan New Zealand telah mengadakan untuk pilihan raya mereka? Pertama, saya mesti akuilah SOP mereka amat baik. Bukan SOP kita tidak baik, tetapi pematuhan mereka kepada SOP itu adalah amat baik sekali. Kita mesti ingat bahawa Korea Selatan merupakan salah sebuah negara yang tidak mengamalkan lockdown untuk mengatasi atau membendung wabak COVID-19 ini disebabkan pembudayaan, pembiasaan dengan SOP itu, memakai pelitup muka dan sebagainya, itu adalah sebahagian daripada hidup mereka. Mereka biasa dah. Itu pertama. Kedua, apabila kita melihat cara mereka mengundi, undi awal di Korea dan undi pos dilakukan dengan begitu meluas sekali. Sehingga apabila mereka melihat kembali, 26%, iaitu 1/4 daripada undi yang dibuang adalah melalui undi pos dan undi awal. Jadi mereka tidak menghadkan undi pos dan undi awal itu kepada golongan-golongan tertentu. Mereka bagi pilihan. Sesiapa yang ingin mengundi pos, mereka akan benarkan mereka mengundi pos. Dan ketiga, yang ini adalah berkenaan dengan prasarana, Zul. Mereka tidak menggunakan kempen secara biasa, iaitu dari rumah ke rumah, dari menggunakan ceramah dan sebagainya. Banyak menggunakan aplikasi mudahalih melalui telefon, melalui SMS, pesanan ringkas, melalui cyber ataupun menggunakan kempen secara maya. Jadi kalau kita nak mengamalkan angka-angka ini, kita perlu pertama yang prasarana, sebab itu memakan masa. Mungkin dalam 2 tahun bolehlah kita pertingkatkan sedikitlah prasarana kita supaya kempen digital ni boleh dijalankan. Kedua, kita sebenarnya, saya tidak pasti ni, sebab ini soalan perundangan juga. Adakah kita boleh membenarkan undi pos, undi awal ni untuk golongan yang selain daripada yang telah termaktublah dalam peraturan ataupun undian ni? Kalau boleh, dan saya cadangkan kita sepatutnya menggunakan
cara ini, maka kita boleh menjalankan dan memberi keyakinan bahawa perjalanan pilihan raya itu adalah selamat. Jadi lagi ramai yang mungkin boleh mengundi dan pilihan raya itu boleh dijalankan. Tapi ia akan makan masa yang lebih panjang. Sebab kalau kita nak membolehkan lagi ramai orang mengundi secara pos ataupun secara undian awal ataupun menggunakan stesen yang terpencil supaya mereka tidak perlu terbang kembali ke Sabah atau Sarawak untuk mengundi misalnya dan sebaliknya, maka kita perlu lakukan ini dari awal lagi dan persediaan ini perlu dilakukan. Jadi saya rasa kalau kita nak lihat sama ada kita bersedia, kalau kita boleh lakukan sebegitu rupa seperti di Korea, maka kita boleh mengundi. Dan saya lihat ada kemungkinan, sebab saya telah meneliti juga apakah prosedur yang telah digariskan untuk New Zealand, untuk mengundi di New Zealand. Dan mereka rata-rata rasanya telah mengambil dah belajar daripada pengalaman Korea. Mereka memberi peluang untuk orang mengundi secara pos, secara awal, sehingga sesiapa yang dalam kuarantin pun boleh mengundi, sesiapa yang dalam hospital pun boleh mengundi. Dan sekiranya mereka tidak boleh menghantar kertas undi dengan cara lain, orang lain pun boleh diamanahkan untuk menghantar kertas undi ke stesen undi mereka. Jadi saya rasa ini adalah pendekatan-pendekatan yang baharu yang perlu kita fikirkan supaya kalau kita nak mengadakan PRU dalam 2 tahun daripada sekarang dan sebagainya, maka kita boleh mengadakan ia dengan selamat. Tapi kalau nak tanya saya lah, Zul, saya rasa kalau kita ada vaksin lagi baiklah. Sebab kalau kita ada vaksin, sekurang-kurangnya kita dapat memastikan bahawa sebahagian daripada penduduk kita telah dilindungi daripada penyakit COVID-19 ni sebelum mereka mengundi. Terutama sekali golongan berisiko. Prof, kita bercerita mengenai perkara ini, orang politik mungkin boleh menjawabnya. Prof, tak adil kalau kita tidak bersama dengan orang politik. Saya bersama dengan Syahril Hamdan, Ketua Penerangan bagi UMNO. Beliau kini masih lagi dirawat di Hospital Sungai Buloh kerana dijangkiti COVID-19. Syahril, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Syahril ada membuatkan atau memberikan kenyataan dan juga memberitahu Astro Awani bahawa untuk menangani COVID-19, kalau dapat diambil di iPad saya, kita perlu duduk semeja, wujudkan blueprint, di mana Syahril mengatakan bahawa untuk memastikan bahawa parti-parti politik perlu duduk semeja dengan SPR, KKM, Majlis Keselamatan Negara untuk merangka blueprint untuk perjalanan pilihan raya semasa pandemik. Syahril, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sebelum saya tanyakan mengenai blueprint ini, mungkin soalan saya yang pertama, adakah sukar untuk parti-parti politik dan juga jentera parti politik untuk mengamalkan SOP ketika pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini? Mungkin Syahril dapat ceritakan pengalaman Syahril. Terima kasih, Zul. Adakah susah untuk parti politik mematuhi SOP? Sentiasa akan ada temptation untuk mengambil mudah mungkin. Sebab kita dalam kehangatan berkempen. Saya secara peribadi, kalau saya lihat balik pendekatan yang saya ambil, kalau saya lihat balik program-program saya, I think secara keseluruhan saya mematuhi. Mungkin ada saat-saat dan ketika-ketika tertentu yang in hindsight mungkin saya patut buat benda berbeza. Contoh, waktu berucap saya akan buka pelitup muka. Mungkin in hindsight sepatutnya saya kekalkan pelitup muka tersebut. Tetapi secara keseluruhannya lah, systemically yang saya sebut dekat Awani sebelum ni, saya kira yang lebih utama adalah perlunya clarity ataupun satu ketetapan yang jelas
apa sebenarnya SOP seandainya kita adakan pilihan raya dalam keadaan sekarang. Secara peribadi juga kalau saya boleh nak tambah, kalau boleh saya secara peribadi rasa elakkanlah. Sebab kita buat macam mana pun, samalah juga kalau kita buat mana-mana majlis keramaian, kita buat SOP macam mana pun, lebih baik tidak ada majlis tersebut. Tapi ini adalah pertimbangan politik, pertimbangan demokrasi yang saya sendiri tak ada jawapan yang mudah. Tapi bagi saya, elok-eloknya kalau boleh elak, kita elak. Syahril, mungkin ini soalan yang mudah tetapi mungkin Syahril dapat kongsikan pengalaman Syahril. Apabila kita berkempen rumah ke rumah, ada buat ceramah kelompok, ada yang bertanya, ada tak tracking sistem, tulis nama logbook dan sebagainya kalau kita pelajari apa yang berlaku di Sabah? Ada. Tapi sama ada semua orang mematuhi dalam keramaian begitu, susah nak sebutlah. Kerana kalau tidak dipantau secara rapat setiap majlis ataupun setiap aktiviti, yang saya rasa hampir mustahil nak pantau everyone. Akan ada kelompongan dari segi pelaksanaan ataupun pematuhan. Dan ini saya kira perkara yang bukan partisan. Ini perkara yang memang akan berlaku, dan bukan kalau tak cakap tentang pilihan raya pun. Pematuhan SOP bila pergi ke warung, pergi kedai makan, kalau kita tengok sekarang pun bukan 100% perfect. Jadi bagi saya ini soal yang melangkaui lah. Hanya pilihan raya ataupun perkara yang berkaitan dengan politik. Cuma maksud saya, seelok-eloknya kalau perlu diadakan juga, yang saya rasa kalau boleh elakkan, tapi kalau perlu juga perlu ada satu pendekatan yang lebih segar untuk memastikan pematuhan itu dan jelas SOP. Syahril, apabila Syahril mengatakan bahawa perlunya ada blueprint, rangka kerja yang menyeluruh, mungkin ianya boleh dilakukan di berbagai peringkat, KKM, SPR dan juga di peringkat Majlis Keselamatan Negara sekiranya kita akan berdepan dengan pilihan raya. Akan tetapi iltizam politik itu memerlukan satu jiwa besar juga untuk mengetepikan isu-isu yang berkaitan dengan politik dan juga perjalanan parti politik. Jadi dalam kita bercerita nak mewujudkan blueprint itu, Syahril secara peribadi merasakan bahawa apa yang perlu dilakukan kerana daripada MKN, KKM dan juga SPR boleh meletakkan syarat, tapi orang politik juga perlu memainkan peranan supaya dapat memastikan bahawa keselamatan dan juga kelancaran kesihatan awam itu diutamakan ketika pandemik ini. Saya setuju sangat. Dan ini memerlukan jiwa besar daripada semua pihak dalam sistem politik. Dan saya nak sebut pada semua rakan-rakan politik, saya tak kira parti manalah. Dalam keadaan sekarang, kalau buka mata betul-betul, the public doesn't like us politicking sekarang. Rakyat tidak melihat bahawa kita menjadi ejen ataupun entiti yang membantu situasi ini. Malah di kalangan sentimen rakyat merasakan bahawa parti politik atau ahli politik itu sendiri yang menjadi penyebab kepada jangkitan yang bertambah ini. Sama ada itu benar atau tidak, lebih complicated lah ya. Sama ada itu kita nak mengkaji siapa yang menjadi punca dan sebagainya, itu soal yang saya rasa tak membantu sekarang ini. Tapi hakikatnya parti politik pun kena sedar bahawa mereka sedang dilihat oleh rakyat. Sama ada kita ni benar-benar meletakkan kepentingan kesihatan rakyat nombor satu ataupun hanya kepentingan politik kita saja. Dan itu satu ujian yang terletak kepada the entire sistem politik. Dan kalau kita gagal mengurus perkara tersebut, saya ingat keyakinan rakyat terhadap keputusan-keputusan lain berkenaan dengan COVID-19 ini akan pudar, dan itu menjadi satu perkara yang tragik dalam keadaan negara kita. Syahril, dalam perbincangan saya bersama dengan Prof. Awang Bulgibah sebelum pilihan raya negeri Sabah berlangsung, saya ada mengatakan bahawa sekiranya ahli politik menjadikan isu keutamaan keselamatan COVID-19 ini sebagai isu menjaga rakyat dan juga menjadi kempen politik yang baik, yang hikmah, sudah pasti itu bukan sahaja boleh menang daripada segi pertandingan politik, tetapi dapat menjaga rakyat dari segi penekanan SOP dan juga keselamatan rakyat. Tapi saya kira itu bukan sesuatu yang popular di kalangan ahli politik di Sabah baru-baru ini, bukan? Ya, sepatutnya kita lebih baik dalam soal itu. Dan kalau itu menjadi persoalannya, ya kita tidak keluar daripada PRN Sabah dengan imej yang lebih baik. Dan saya tak cakap mana-mana parti, saya cakap the entire system. We didn't come out a bit better. We came out a bit worse. Dan kita kena lihat diri kita sendiri secara individu dan systemically.
untuk tanya diri sendiri satu soalan yang besar. Perlu tak ada pilihan raya sekarang? Kalau dah tahu pengalaman yang tidak sempurna itu, dan betul kita boleh tambah baik, kita boleh perbaiki SOP dan sebagainya. Tapi soalan asas, macam mana kita nak jawab kat rakyat seandainya kita berkeras nak pilihan raya dengan pengalaman yang kita bawa lalu ni? Dan bagi saya jawapan tu agak mudah. Cuma saya tak boleh sebut perkara ini sebab saya tak boleh mewakili keputusan-keputusan mana-mana parti. Tapi secara peribadi, learn from this experience and realise kalau tak perlu, jangan buat. Itu pengalaman peribadi Syahril, tapi kalau pandangan sebagai Ketua Penerangan UMNO, Syahril? Saya boleh bagi pandangan sebagai Syahril Hamdan je lah. Ini soal dasar dan soal yang melangkaui mana-mana parti pun, biar kerajaan sendiri pun kena ada pandangan dan pendirian tentang perkara ni. Saya dah melalui perkara ni. Saya sendiri dijangkiti penyakit ni dan kita tak tahu apa long term effect pada diri saya, pada keluarga saya dan pada mana-mana lah mereka yang mengalami dan dijangkiti penyakit ni disebabkan PRN Sabah. Jadi bagi saya ini bukan lagi soal yang kecil. Ini soal yang betul-betul memberi kesan kepada kehidupan orang. Dan saya tak nak bercakap ni semata-mata saya terkesan. Saya tak nak jadi orang macam, bila dah kena baru nak cakap perkara ni. Tidaklah begitu. Maksud saya adalah, walaupun pematuhan SOP itu saya buat seberapa baik yang saya cuba, walaupun ada kegagalan, ketirisan sini sana, tapi akhirnya saya kena. Bayangkan kalau orang lain yang bukan ahli politik, yang bukan tak minta pun perkara ni. Saya pun tak minta lah, tapi maksudnya tidak pun terbabit dalam sistem politik tersebut, mereka terpaksa menanggung kesan jangka panjang soal ini. Kena tanya diri kita sendiri, is it worth it? Untuk semata-mata satu pertimbangan politik, pertimbangan sempit politik yang menakkan sesuatu, tetapi akhirnya memberi kesan jangka panjang kepada masyarakat. Bagi saya, secara peribadilah, saya tak nak sebut jawatan dan sebagainya. Secara peribadi, if you ask me, don't do it. Syahril Hamdan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kami di Astro Awani mendoakan kesihatan anda. Semoga anda pulih bersama dengan rakan-rakan dan juga yang lain dan semoga kita dapat memutuskan rantai ini. Syahril, terima kasih kerana sudi bersama kami. Profesor Dr. Awang Bolgiba mungkin dapat memberikan satu konklusi. Kita setuju dalam perbincangan ini tidak perlu diadakan, tapi kita juga perlu memikirkan jalan ke hadapan. Itu Prof dah ceritakan sebentar tadi. Sekiranya ada vaksin, bagaimana itu perlu dilakukan, dan mungkin kita bukan orang politik, tapi gesaan sebagai seorang pakar kesihatan, pakar epidemiologi kepada ahli-ahli politik. Bagaimana mungkin Prof ada sedikit untuk dikatakan kepada mereka? Ya, actually dalam hal ni, saya bersetuju bahawa ahli politik itu perlu memikirkan tentang keselamatan dan kesihatan rakyat dulu sebelum mengatasi soal-soal politik. Sebab kalau tidak, maka kita mesti lihat bahawa PRU bukan adalah sesuatu yang kecil sebab ia melibatkan seluruh negara. Dan kesannya sekiranya terjadi seperti kes yang naik mendadak seperti di Sabah sekarang, ini baru satu negeri yang hanya melibatkan lebih kurang 3.6 juta orang. Yang mengundi pun bukannya 36 juta orang, yang melibatkan hanya 1.2 juta pengundi. Tetapi kita lihat bagaimana kes yang naik secara mendadak. Sebelum pilihan raya tu, saya rasa Sabah hanya beberapa ratus kes saja, kurang daripada Sarawak. Sekarang sudah lebih daripada 1,000 kes. Dan kes-kes yang dijangkiti dari Sabah telah merebak ke, boleh kata, hampir semua negeri di Malaysia ni. Tidak ada negeri yang tidak ada kes yang berasal dari Sabah. Malahan pada semalam, saya rasa kalau tak silap sudah ada 17 kes yang berasal daripada Sabah. Dan kalau kita lihat sudah ada 60 lebih kes COVID-19 ni yang asalnya daripada Sabah. Dan ini adalah disebabkan saya rasa tidak ada penerangan lain selain daripada disebabkan PRN. Sebabkan pilihan raya akan membabitkan kempen, membabitkan pergerakan penduduk. Dan kalau kita boleh elakkan pilihan raya, maka kita patut elakkan pilihan raya sehingga kita sampai kepada suatu masa yang lebih stabil.
yang COVID ni kita sudah ada vaksin dan sebagainya, dan kita boleh mengadakan dengan selamat, ataupun kita ada kaedah yang lebih baik daripada sekarang. Jadi saya rasa kalau boleh kita elakkan pilihan raya ni, terutama sekali yang berskala besar, disebabkan implikasi yang terlalu besar pada negara. Kita tidak mahu negara kita mempunyai kes yang begitu tinggi. Kalau kita lihat apabila negara-negara Eropah ni mula membuka ekonomi, maka penduduknya mulalah pergi bercuti dan sebagainya. Kalau kita lihat di Sepanyol sekarang, kes begitu naik mendadak. Malah di United Kingdom pun, di UK pun kes naik secara mendadak. Sebabkan orang telah lupa kepada SOP, dan mulalah kontak tu lebih banyak. Dan begitulah akan terjadi sekiranya ada pilihan raya. Benar, Prof. Prof, itu setidaknya konklusi kami untuk hari ini dalam agenda awal ni. Ini perbincangan yang baru kita buka, tapi selama setengah jam ni sukar untuk kita mencari satu poin yang baik untuk mengadakan pilihan raya pada ketika ini. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Itu di pertanyaan kami di Twitter. Anda boleh terus bersama dengan kami. Wajah pilihan raya umum disegerakan. Majoritinya menjawab tidak, tetapi anda sudah pasti ada jawapan dan juga perdebatan yang anda boleh lakukan secara sihat. Sekian saja agenda awal ni untuk malam ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Kita jumpa lagi.